Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, now we are in chapter 7, ionic equilibria. 7.1, acids and bases. A. Define acid and base according to Arrhenius and Bronsted-Lowry. Identify conjugate acid and base according to Bronsted-Lowry. Okay, kalau dulu masa SPM kita belajar sifat-sifat asid dan alkali. Okay, asid ada rasa masam, alkali ada rasa pahit. Okay, asid mengubah kertas litmus biru kepada merah. Okay, kalau alkali merah kepada biru. Okay, sifat alkali lagi dia ada rasa licin. Tapi yang saya nak highlight kat sini adalah asid mempunyai rasa masam, alkali mempunyai rasa pahit. Jadi macam mana kalau bahan tu dia tak ada rasa masam atau pahit? Macam gula-gula dia rasa manis. Dia asid ke base? Asid ke alkali? Kalau sesuatu bahan tu tak ada rasa langsung, dia tu asid ke base? So sebenarnya apa yang membuatkan sesuatu asid tu menjadi asid? Apa yang membuatkan base tu dikategorikan sebagai base? So kat sini kita tengok definisi acid and base. Okay, kita ada dua definisi, Arrhenius definition dengan kita ada Bronsted-Lowry punya definition. Okay, mula-mula sekali Arrhenius. Okay, mengikut Arrhenius teori, mengikut Arrhenius definition, acid adalah substance, bahan yang dissociate in aqueous solution to produce H plus or H3O plus ion. Okay, H plus ni hydrogen ion. Okay, H3O plus hydronium ion. Okay, bahan yang dissociate in aqueous solution mesti dalam fasa aqueous to produce H plus or H3O plus ion. Contohnya kita ada HCl. Okay, mesti dalam fasa aqueous. Okay, pecah kepada H plus dan bila dah pecah kat sini ada H plus, satu lagi kita dapat Cl minus ion, chloride ion. Tengok kita ada H plus ion, ada penghasilan H plus hydrogen ion. Okay, ataupun contoh lagi kita ada CH3COOH. Okay, fasa aqueous. Okay, pecah kepada CH3COO minus aqueous plus H plus, pun ada penghasilan H plus ion. So maksudnya CH3COOH ni adalah acid. Okay, base adalah substance, bahan yang dissociate in aqueous solution juga dalam fasa aqueous. Okay, to produce OH minus ion. Okay, OH minus ni kita panggil hydroxide ion. Pastikan ejaan betul, hydroxide ion. Okay, contohnya kita ada NaOH, fasa aqueous. Okay, pecah kepada Na plus dan OH minus ion. Okay, ada penghasilan OH minus. So NaOH ni adalah base. Okay, contoh yang kedua, NH3 tambah H2O. Okay, kita akan dapat NHO plus in aqueous plus OH minus ion. Juga ada penghasilan hydroxide ion. So NH3 adalah base. Kalau kita tengok persamaan ni, nitrogen 1, nitrogen 1, hidrogen 3 tambah 2 kat sini 5, sini 4 tambah 1 5, oksigen 1, sini 1. So dia seimbang. Okay, tapi macam mana pula kalau kita ada persamaan NH3 tambah HCl produce NH4 plus Cl minus. Okay, kita tak nampak apa yang menghasilkan H plus, apa yang menghasilkan OH minus. Okay, so kat sini sebenarnya Arrhenius definition ni, okay, dia tidak lengkap. Sebab tu kita ada definisi kedua untuk lebih merangkumi banyak molekul.
Okay, macam maksudnya macam ni. Arrhenius dia kita boleh pakai untuk molekul banyak ni. Okay, molekul banyak ni kita boleh kategorikan kepada asid dan base menggunakan Arrhenius definisi. Tapi ada lagi molekul-molekul yang kat luar ni. So, kita adalah yang kedua. Okay, kita ada Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menyediakan definisi yang lebih luas. Dia boleh merangkumi lebih banyak molekul. Kita boleh kategorikan lebih banyak molekul kepada asid dan base mengikut Bronsted-Lowry teori. Okay, so kita tengok definisi kedua, Bronsted-Lowry teori asid dan base. Okay, apa definisi dia? Okay, definisi bagi asid, substance that can donate H+ to another substance. Base pula mengikut Bronsted-Lowry teori adalah substance that can accept H+ from another substance. Jadi, mengikut definisi Bronsted-Lowry, kita boleh kategorikan equation bawah ni kepada acid dan base. Kita tengok, NH3, lepas bertindak balas, dia jadi NH4+, HCl sebelum bertindak balas, dan selepas bertindak balas, dia jadi Cl-. So, NH3 asalnya ada 3 hidrogen, jadi NH4+. Maksudnya dia dah accept H+. NH3 tambah H+, dapatlah NH4+. So, NH3 ni dah accept H+. Maksudnya NH3 bertindak sebagai base. HCl pula, daripada HCl jadi Cl-. Maksudnya HCl dah buang H+. Bila dia buang H+, maksudnya dia donate H+, dia bertindak sebagai asid. Kalau kita tengok HCO3- selepas bertindak balas, dia jadi CO3-2-. Kita nampak dia dah kehilangan H+. Daripada satu H kepada tak ada H, dia dah hilang H+, dia dah donate lah H+ dia, maksudnya dia bertindak sebagai asid. H2O pula ni selepas bertindak balas dia jadi H3O+. Daripada 2 hidrogen kepada 3 hidrogen, maksudnya dia dah tambah H+. Bila dia accept H+, dia bertindak sebagai base. So maksudnya kat sini asid donate proton, base accept proton. Tapi selain tu juga awak kena faham, kena perasan yang asid dan base ini adalah untuk reaktan sahaja. Asid base, base acid sebelum arrow. Selepas arrow ni produk ini kita tak label dia sebagai asid dan base. So apa yang kita panggil dekat bahagian produk ni, bawah Bronsted-Lowry juga kita ada dua lagi spesies, iaitu kita namakan conjugate acid dan juga conjugate base. Conjugate acid dan base ni untuk bahagian produk, acid dan base untuk bahagian reaktan. Nanti kita tengok apakah itu conjugate acid dan conjugate base. Kena tahu yang conjugate acid dan conjugate base ni adalah di bawah Bronsted-Lowry. Conjugate base tu adalah spesies form when acid donate proton. Acid sifat dia memang dia akan donate proton. So selepas dia donate proton, dia akan jadi conjugate base. Conjugate acid pula adalah spesies form when base accept proton. Base memang dia punya mengikut definisi sifatnya dia akan terima proton. Bila base dah terima proton tu, kita panggil dia conjugate acid pula. So dia flip lah, kalau asalnya dia acid, kita panggil dia conjugate base selepas dia terima proton tu. Kalau dia base, selepas dia accept proton, dia jadi acid pula, conjugate acid. Contoh macam yang ni, HCO kepada CO3 2-, HCO- kepada CO3 2-. Ni dia dah donate proton, daripada ada satu proton kepada tak ada. So bila dia donate proton, dia adalah acid. Dan ini selepas dia donate proton. After HCO3- donate proton, kita panggil hasilnya ni adalah
conjugate base. Okey, H2O bertindak sebagai base sebab daripada H2O kepada H3O+, dia dah accept proton. Bila dia accept proton, dia adalah base. Okey, selepas dia donate proton, selepas dia accept proton, species form when base accept proton. Selepas dia accept proton, jadi H3O+. Okey, ini kita panggil dia sebagai conjugate acid. Dia terbalik, kalau asalnya base, dia jadi conjugate acid. Kenapa? Sebab sekarang dia ada H+ yang dia boleh donate. So, sebab tu dia acid. Dia boleh donate pula H+ yang dia terima. Okay, HCO3-, dia ada H+, selepas donate dia jadi conjugate base. Sebab sekarang dia boleh menerima pula H+ yang baru. Okay, kalau untuk equation kedua, bila NH3 ni base, so selepas dia accept proton, kita panggil dia conjugate acid. Okay, dia pula sekarang yang boleh donate proton, sebab tu dia adalah kita namakan dia conjugate acid. Dia boleh donate balik H+ yang dia terima. Okay, ini dia terima, so jadi NH4+, dia boleh donate balik H+ ni. Okay, HCl acid, so pasangannya selepas bertindak balas, kita panggil dia conjugate base. Okay, so secara kesimpulannya, define acid and base according to Arrhenius. Okay, Arrhenius, acid adalah substance yang boleh produce H+ proton ataupun hydrogen ion ataupun hydronium ion H3O+. Okay, kalau base pula, mengikut Arrhenius yang boleh produce OH-. Kalau mengikut Bronsted-Lowry, kita tengok proton, acid adalah spesies yang boleh donate proton. Okay, base adalah spesies yang boleh accept proton. Okay, kalau mengikut Arrhenius, apa yang dia produce? Produce H+, H3O+, acid. Okay, base produce OH-. Kalau Bronsted-Lowry, donate proton, accept proton. Okay, lepas tu bawah Bronsted-Lowry ni kita ada term ketiga dan keempat, conjugate acid dan conjugate base. Okay, bila base accept proton, dia kita panggil conjugate acid. Bila acid donate proton, kita panggil dia conjugate base. Okay,